Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir atammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Dan orang-orang yang dimatikan oleh malaikat Allah, di waktu mana dia mati tersebut, dia mati dalam keadaan dia sedang buat zalim pada dirinya sendiri. Dia mati dalam keadaan tak sembahyang. Dia mati dalam keadaan dia tak tutup aurat. Mati dalam keadaan dia meninggalkan solat, ataupun mati dalam keadaan dia berbuat maksiat, langgar syariat Allah. Apabila dia masuk saja dalam kubur, malaikat tanya terus padanya, qalu fima kuntum, kenapa kamu mati sebegini rupa? Kenapa kamu mati dalam keadaan berbuat maksiat ini? Lalu dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Malaikat, kami di kalangan manusia yang lemah di atas dunia dahulu. Lalu malaikat tanyanya balik, qalu alam takun ardullahi wasi'ah, tidakkah Allah telah jadikan bumi Allah ini luas untuk kamu? Fatuhajiru fiha, mengapa kamu tidak berhijrah sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu? Lalu dia terdiam. Malaikat jawab padanya, faulaika ma'wahum jahannam, kesudahan kamu telah disediakan tempat neraka Jahannam. Wasa'at masira, dan neraka Jahannam ini seburuk-buruk tempat penyudah bagi siapa yang melalui perjalanan hidup di atas dunia ini. Surah An-Nisa ayat yang ke-97. Yang dihormati pengurusi dan ahliatan kuasa masjid, yang dihormati para alim ulama, para asatizah, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita ini. Di saat mana kita tahu kita telah diuji oleh Allah dengan ujian yang paling dahsyat setakat inilah, ujian yang disebut dengan COVID-19. Dalam jumlah yang ramai yang mati di Malaysia kita ini semenjak daripada tahun COVID-19 bermula sampai pada hari ini, yang mati kerana COVID saja seramai lebih kurang 36,000 nyawa yang mati. Kalau 36,000 ni, kalau orang yang di Jitra ni sunyi dah penduduk Jitra. Tak ada dah orang yang hidup lagi. Syukur pada Allah, dalam jumlah yang mati itu nama kita tak tersenarai lagi. Nama kita masih lagi diberi peluang oleh Allah datang malam yang baik ini. Allah pilih kita untuk kita diberi lagi peluang untuk kita membetulkan jalan hidup. Rasanya kalaulah
kita di antara jumlah yang mati dalam 36,000 tersebut, malam ni di antara malam-malam yang penuh penyesalan dalam hidup kita. Malam ni di antara malam-malam yang kita rasa sayu sangat di dalam kubur. Kerana kita telah mati dan kita tak ada peluang lagi. Tapi Alhamdulillah, Allah tak namakan lagi nama kita. Walaupun kita tak mati kerana COVID, kita tak mati lagi disebabkan COVID, tapi kita jangan fikir yang kita ni tak mati-mati dah. Walaupun kita tak mati kerana COVID, kita ni sekejap lagi akan mati juga. Ajal kita akan sampai, masa kita akan sampai. Bila kita mati, kita tak boleh berfikir macam orang kafir berfikir, macam orang munafik berfikir. Orang kafir dia berfikir bahawa hidup atas dunia ni nikmat yang perlu dirasai sungguh-sungguh sepanjang hidup atas dunia. Kerana orang kafir fikir bila mereka mati, mereka hilanglah nikmat yang ada atas dunia ini. Tapi kita orang mukmin tak. Allah tak ajar untuk kita berfikir dunia ni tempat nikmat. Allah ajar bila kita mati nanti baru kita nikmat. Selama mana kita hidup di atas dunia ini, kita hidup dengan keadaan penuh dengan ujian, penjara bagi hidup orang mukmin. Dalam hadis Rasulullah sebut demikian, ad-dunya sijnun lil mu'min wa jannatul lil kafir. Dunia ni merupakan penjara bagi orang mukmin dan dia menjadi syurga bagi orang kafir. Lalu apa yang perlu kita fikir dalam hidup kita? Dalam hidup kita, kita kena sentiasa fikir macam mana kita nak hidup lepas pada kita mati nanti. Ini sifat yang mesti sentiasa berkekalan dalam pemikiran kita. Bila Allah bagi peluang pada kita sekarang ni, kita mula kena fikir macam mana aku nak hidup malam pertama dalam kubur nanti. Pernah tak terbayang dalam pemikiran kita lah, di kalangan kita semua ni, kita fikir bila orang letak je jenazah kita dalam kubur sekejap lagi, waktu tersebut orang dah mula tinggal kubur kita. Kubur kita ni menjadi taman pada taman syurga ke menjadi kawah pada kawah neraka? Ada tak kita fikir demikian? Ataupun kita fikir 3 hari dah kita meninggal dunia dalam kubur, saat tersebut bau badan kita. Tu badan kita ni dah 3 hari tak mandi, 3 hari dah dalam kubur. Tiba-tiba keluar ular di hujung kaki kanan kita. Ular sebesar tengkuk unta, yang Rasulullah sebut mula membelik kaki kita. Na'udzubillah min dzalik. Pernah terbayang tak kita macam mana kita nak buat? Janganlah ular ini membelik tubuh badan kita, sehingga kan kita ni semakin sempit dalam kubur. Pernah tak kita dalam terbayang duduk seorang-seorang, menung seorang-seorang, termenung je kita ni, kita bayang macam manalah kita ni tak selesai lagi sesi soal jawab. Dah setahun dah mati dalam kubur. Kubur kita pun dah tumbuh rumput dah atas kubur itu. Tak ada orang dah datang, tapi tak selesai lagi sesi soal jawab kita dalam kubur. Macam mana kita nak buat agar sesi soal jawab ini selesai? Pernah tak terbayang dalam pemikiran kita, dalam kita duduk termenung seorang-seorang, macam mana nak buat bila kita bangun di padang mahsyar, nama orang lain semua dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba nama kita tak dipanggil-panggil oleh Rasulullah untuk diminum di telaga Kautsar. Macam mana kita nak buat sekarang? Waktu mana kita sedang hidup sekarang ni, nak buat biar nama kita dipanggil oleh Rasulullah, untuk kita minum di telapak tangan Rasulullah, kita boleh duduk simpuh di sisi Rasulullah. Macam mana kita nak buat di saat mana melayang suratan amalan manusia, tiba-tiba kita terbayang tangan kiri kita ni terangkat. Tangan kiri je yang duk terangkat.
yang duk terangkat. Tangan kanan ni tak ternaik-naik, tangan kanan kita ni. Macam mana kita nak buat agar tangan kiri kita jatuh, tangan kanan kita menegak naik? Para hadirin sekalian, kalau kita ada cara kita berfikir demikian, sampai kita fikir macam mana kita nak buat agar kita laju je di atas titian sirat, masuk terus dalam syurga Firdaus Allah, duduk sebelah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencium jari jemari Rasulullah, kucuk dahi Rasulullah, peluk tubuh badan Rasulullah. Kalau kita ada cara kita berfikir macam tu sekarang, maknanya kita di kalangan orang yang cerdik. Inilah secerdik-cerdik manusia yang disebut oleh Rasulullah, Al-Qayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdik di kalangan kamu ni bukan orang yang rumah dia besar, bukan orang yang kereta dia mewah, bukan orang yang harta dia banyak. Orang cerdik di kalangan kamu ni orang yang hidup dia sentiasa dia fikir, macam mana aku nak lalui depan sekejap lagi ni, aku nak lalui perjalanan yang aku nak lalui ni, macam mana aku nak siapkan diri aku melalui saat mana aku dalam kubur sekejap lagi, melalui saat di padang mahsyar, melalui saat waktu mana kita untuk masuk dalam syurga Allah. Tapi kalau tiap hari dalam hidup kita fikir, celik je mata, mula fikir nak makan kat mana hari ni, mula kita fikir nak makan apa hari ni, yang lebih teruk lagi fikir nak makan siapa hari ni. Yang hari-hari kita fikir demikian je perjalanan hidup kita, maknanya kamu sebodoh-bodoh manusia. Manusia yang bodoh Rasulullah sebut, wal ajiz manittaba'a hawahu. Orang yang paling bodoh di kalangan kamu bukan orang yang tak ada PhD, bukan orang yang tak ada sijil, bukan. Orang yang paling bodoh di kalangan kamu orang yang hidup dia melayan hidup dia, melayan hawa nafsu dia. Kemudian dia letak angan-angan dengan Allah, wa tamanna 'ala Allah. Kemudian dia berangan dengan Allah. Orang tanya dia tak semayang ke? Tak. Kenapa tak semayang? Aku penat, dia jawab demikian. Habis tu, kamu tak takut neraka ke? Kamu tak solat ni? Takut? Siapa kata tak takut? Habis tu kamu nak jawab apa dia depan Allah nanti? Aku harap Allah fahamlah aku ni jenis penat, dia jawab demikian. Inilah sebodoh-bodoh manusia. Tuan-tuan, di antara kebodohan besar dalam hidup kita ialah kita ni tak sedar umur kita sedang bergerak dan bergerak menghampiri kematian. Ini di antara kebodohan besar. Masa kita semakin dekat dengan saat untuk dipanggil menghadap, tiba-tiba kita masih lagi hanyut dengan dunia, hanyut lagi dalam hidup. Bila kita hidup di atas dunia ini, kita tak sedar. Orang tanya umur kamu berapa tahun sekarang? Berapa tahun umur kamu sekarang? Dia jawab, saya baru 32 tahun Ustaz. Kita jawab, tak. Umur kamu bukan 32 tahun. Dalam kalender Islam, umur kamu dah 33 tahun. Dah terlewat setahun. Kamu terlupa setahun perjalanan hidup kamu. Ada orang tanya pada dia, pakcik, makcik, umur berapa sekarang? Baru 64 Ustaz. Baru 64? Tak. Kita sebut bukan umur pakcik, makcik baru 64. Umur pakcik, makcik dah umur 67 tahun sekarang. Mengikut kalender Islam. Kalender Islam, kita nampak bahawa dianya cepat dibandingkan dengan kalender Masihi. Oleh kerana kita ni terlampau lama dalam hidup dengan kalender Masihi. Kita terlampau lama sangat hidup dengan fikir, kalau orang tanya umur berapa? 64 tahun baru. Padahal dalam kalender Islam umur kita dah 67 tahun. Masa kita ni bila-bila masa saja boleh dipanggil untuk dipanggil menghadap di sisi Allah. Dalam tempoh di antara umur Rasulullah sebut, a'mar ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku
di antara 60 tahun hingga 70 tahun di dalam hidup kami. Dalam hidup kita ni, tapi ramai di kalangan kita terlupa. Lalu alim ulama jadikan setiap setahun je alim ulama jadikan tarikh sebegini. Masuk saja di awal Muharram, alim ulama ingatkan dengan satu peristiwa yang besar yang berlaku yang disebut dengan hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tidak berlaku dalam bulan yang disebut dengan bulan Muharram, berlaku dalam bulan Rabiul Awal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Tapi alim ulama datangkan pada tarikh di awal Muharram ini dengan tujuan apa? Tujuan nak suruh kita sedar umur kita. Nak suruh kita ni sentiasa ingat masa kita semakin dekat. Masa hidup kita ni tak berapa lama dah dalam hidup ini. Jangan rasa seronok dengan hidup kita. Jangan kita rasa gembira dengan suasana kita ini. Kerana depan kita ni ada satu benda yang paling besar dalam hidup, yang perlu kita lalui, yang jauh lebih besar daripada dunia yang sementara ini. Yang besar kat depan kita ni apa dia? Ada lagi 3 alam yang perlu kita lalui. 3 lagi alam yang perlu kita lalui. Alam apa yang perlu kita lalui depan kita ni? Yang ketiga, alim ulama sebut alam barzah. Kita pernah lalui alam yang pertama sebelum daripada ni. Alam pertama dipanggil alam kandungan ibu. Ni alam yang pertama. Kemudian sekarang berada di alam kedua baru. Baru. Alam kedua baru dalam hidup kita. Alam apa dia? Alam fana. Alam yang hancur. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada atas dunia ni akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Kita ni bakal hancur. Sikit-sikit lagi hancur dalam hidup kita. Proses hancur ni sedang berlaku sekarang. Buktinya kita semakin tak ada kawan. Semakin dah tak ada dah orang-orang yang dekat dengan diri kita. Dulu nama kita ni bukan main lagi meniti di bibir-bibir manusia. Tapi semakin kita nak tinggal dunia ni, tinggal kita, isteri kita. Lama-lama isteri kita pergi dahulu, tinggal kita je, seorang-seorang. Yang menyebut, anak-anak kita pun tak sebut dah nama diri kita. Tanda kita ni melalui proses kehancuran. Maknanya sekejap lagi kita akan mati. Masa kita semakin dekat untuk dipanggil menghadap di hadapan Allah. Kemudian Allah jadikan lepas pada kita hidup di dunia, kena hidup lagi di alam yang ketiga. Alam ketiga dipanggil alam barzah. Kita dengar siapa yang datang di kuburan kita. Kita nampak siapa yang mandikan jenazah kita. Kita rasa saat mana orang usung jenazah kita. Ni semua ni dipanggil alam barzah. Yang saya tak bercadang nak cerita yang ni. Tapi hidup ke tak hidup di alam barzah? Hidup. Bal ahya'un, Allah sebut. Bahkan kamu akan hidup. Bal ahya', bahkan kamu hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Allah, mereka sedang diberi rezeki. Orang yang berjuang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kena hidup lagi di alam yang keempat. Alam keempat dipanggil alam mahsyar. Alam yang dikumpulkan balik, bangun balik di padang mahsyar. Bila kita bangun, kita sibuk tanya. Di kalangan kita bangun dia di padang mahsyar tu, masing-masing sibuk tanya, man ba'athana mim marqadina. Siapa yang bangkitkan kita daripada tempat tidur kita semalam? Elok kita dalam kubur, tiba-tiba sekarang kita bangun. Dengar satu jawapan. Hadza ma wa'adar rahman. Inilah yang dijanjikan oleh Allah yang bersifat ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun. Dan benar yang disebut oleh rasul-rasul dahulu. Ingat balik kita. Dulu pernah dengar Ustaz Ahmad Dasuki pernah sebut ni tentang mengenai kebangkitan di hari mahsyar nanti. Nak mula ingat balik. Ni kan dalam surah Yasin kan. Ke tak jumpa ayat ni? Sah tak baca Yasin punya. Nak sebutnya Allah cerita tentang mengenai bangun di padang mahsyar. Berakhir ke bangun di padang mahsyar? Tak lagi. Kita ada lagi satu alam yang kena kita sampai. Alam ni alam terakhir perjalanan pengembaraan sebagai manusia ataupun sebagai makhluk Allah yang kita lalui sampai di alam yang kelima tersebut dipanggil alam sa'idun aw saqiyun. Alam bahagia ataupun alam celaka. Alam syurga ataupun alam neraka. Bila sebut syurga neraka,
Allah sebut terus, khalidina fiha abada, kekal kamu dalam syurga sampai bila-bila. Sebut saja tentang neraka, sama juga Allah sebut khalidina fiha abada, kekal juga kamu dalam neraka sampai bila-bila. Ada lagi ke alam lepas tersebut? Tak ada dah. Para hadirin sekalian, kalau kita ni hidup dalam keadaan berfikir panjang je dalam hidup, mesti kita akan terbayang ada satu benda yang lebih bahaya daripada COVID yang akan kena depan nanti, yang lebih teruk penyakit yang akan datang. Dan saya harap orang daripada Masjid Fatimahtul Zahra Syarifah Fatimah ni, tak ada seorang pun yang bila mati sekejap lagi kena penyakit ni. Penyakit apa dia? Penyakit menyesal tak sudah. Sekarang tak rasa lagi menyesal sebab tak mati lagi. Tapi kalau masuk dalam kubur kejap lagi, jangan ada seorang pun yang sebut di kalangan kita. Masuk je, letak je jenazah dalam kubur, tuan-tuan jangan sebut, ibu-ibu jangan sebut kalimah ni sekejap lagi. Apa dia? Dia sebut pada malaikat, qala rabbirji'un, malaikat tolong bagi tahu pada Allah, saya nak hidup balik. Saya nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? Dah masuk dalam kubur dah sekarang. Tiba-tiba sebut pada malaikat, qala rabbirji'un, malaikat tolonglah bagi tahu pada Allah, saya nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Dia jawab, kalau saya boleh hidup balik, saya nak buat balik amalan soleh yang saya tertinggal waktu mana saya hidup sebelum daripada ini. Tuan-tuan jangan sebut. Nanti akan ditengking oleh malaikat. Malaikat akan sebut, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut, kata nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan sekarang ni kamu sedang melalui barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di pada mahsyar Allah Subhanahu wa taala nanti. Ni kalimah yang Allah cerita tentang mengenai kenapa manusia ni bila masuk dalam kubur, dia ni orang Islam ni, bukan orang kafir ni. Orang Islam, dia tahu amalan soleh. Kalau dia tak tahu amalan soleh tu, tentu dia kafir. Yang disebut demikian, bila masuk dalam kubur, tiba-tiba disebut, saya nak hidup balik. Kenapa dia nak hidup balik? Dia tak ambil kesempatan waktu mana diberi peluang oleh Allah untuk mengubah diri dia menjadi semakin baik dan semakin baik. Alim ulama jadikan tarikh sebegini dengan tujuan untuk melakukan perubahan dalam hidup kita. Nak suruh kita ni berubah. Jangan kita duduk kekal je begini, jangan. Siapa yang hidup kekal je begini, sekejap lagi masuk dalam kubur dia akan menyesal. Tak payah masuk dalam kubur. Tengok malaikat maut je berdiri depan muka dia. Berdiri je malaikat maut depan mata dia tu. Malaikat selak je, hijab mata dia, nampak je malaikat. Dia sebut dekat malaikat. Dia bagi tahu pada malaikat, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tangguh tak? Jangan bagi mati lagi sekejap. Malaikat bagi tahu pada malaikat, saya tak nak mati lagi. Malaikat, kenapa tak nak mati? Saya nak bersedekah sekarang. Fa'as-saddaqa, saya nak bagi semua harta-harta saya sekarang ni, saya nak bagi sekarang. Wa akum minas salihin, sekarang juga saya nak menjadi hamba Allah yang saleh. Malaikat jawab terus, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Malaikat sebut, Allah tak akan tangguh nyawa-nyawa seorang bila sampai masa sekejap lagi. Senang bahasanya, dah terlambat bro, katanya malaikat. Sekarang baru kamu nak minta tangguh, Allah nak bagi dah sekarang. Sekarang ni Allah sedang bagi pada kita kan. Kenapa saat mana Allah sedang bagi, kita tak ambil peluang untuk melakukan perubahan dalam hidup? Sebab itulah kalau ada orang tanya, Ustaz, zaman Rasulullah mana ada sambutan ma'al hijrah? Zaman Rasulullah mana ada yang disebut dengan sambutan maulidin Nabi? Mana ada zaman Rasulullah yang disebut dengan sambutan Isra wal Mi'raj? Tiba-tiba zaman sekarang ni ada sambutan-sambutan sebegini ataupun nama-nama sebegini. Kita jawab, kerana masa kita semakin jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila jarak kita ni semakin jauh,
hidup kita ni semakin senang untuk terlupa. Umur kita sendiri pun kita tak ingat. Bayangkan dalam hidup kita, kita boleh terlupa. Dalam hidup kita ni, kita tak sedar pun apa yang sedang berlaku. Nak tahunya jahilnya kita. Biarkan suasana ini, dengan kejahilan ini, menyebabkan kita akan menyesal di hadapan nanti. Kita dalam tubuh badan kita pun kita tak tahu. Rupa-rupanya ada kencing manis dalam tubuh badan kita. Kita tak tahu pun dalam tubuh badan kita ni ada darah tinggi rupa-rupanya. Dalam tubuh badan kita. Nak sebutnya apa dia? Jahilnya kita. Allah bila dia nampak kita ni jahil ataupun kita ni dalam keadaan yang hidup dalam keadaan ragu-ragu, Allah jadikan teguran demi teguran. Allah tegur dalam hidup kita. Allah ingatkan pada diri kita ni cara Allah tegur. Yang terakhir, tegur yang Allah tegur berlaku Covid. Covid ni teguran, betul-betul tegur. Kalau orang tak celik lagi mata, orang kita masih lagi dengan sifat tolol sebelum daripada ni, berkekalan dengan sifat lama kita, memang kita akan musnah nanti. Allah akan jadikan kemusnahan yang besar. Covid ni betul-betul Allah nak ajar. Sebelum daripada ni, aku dah bagi tahu dah pada kamu. Ada makhluk yang jahat, namanya syaitan. Namanya syaitan. Dia tak nampak. Jahat, syaitan ni betul-betul jahat. Dia akan ganggu hati kamu. Dia akan ganggu tubuh badan kamu. Tapi kamu tak percaya. Tiba-tiba Allah jadikan Covid. Covid ni tak nampak. Kenapa kamu boleh percaya dengan Covid? Pakai face mask, sembahyang renggang-renggang dahulu. Kenapa Covid kamu boleh percaya? Syaitan kamu tak percaya dengan aku kata. Jahat Covid, mati je kamu. Jahat syaitan, masuk neraka kamu. Sama-sama tak nampak dia. Tapi nak sebutnya terpedaya. Hidup kita ni terleka. Bila kita hidup terleka, terpedaya, Allah jadikan peristiwa ini. Nak suruh kita masuk dalam tahun kalender Islam. Bila masuk dalam tahun bulan Muharram ini, Allah jadikan bulan ini juga bulan yang diharamkan dalam Islam. Bukan sekadar bulan Zulkaidah, Zulhijjah saja. Bukan sekadar bulan Rejab saja di antara bulan haram. Tapi Allah jadikan bulan haram, salah satunya yang besar lagi dalam hidup, bulan Muharram ini bulan haram dalam hidup kamu. Dengan tujuan apa? Tujuan nak suruh kamu betulkan jalan hidup. Betulkan jalan hidup ni. Hidup ni nak ke mana sebenarnya? Nak tuju ke mana? Sehingga kan alim ulama ambil peristiwa Hijratul Rasul untuk dijadikan pengajaran dalam bulan ini. Hijrah Rasul ni dengan tujuan nak suruh hidup kitanya ambil pengajaran, ambil belajar daripada peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah Rasul ni mengajar pada kita beberapa kelompok manusia yang mesti kita menjadi orang yang betul-betul dengan Allah dan juga Rasul. Bila Rasulullah suruh diturunkan perintah hijrah, oleh kerana di saat mana tekanan yang teruk, sahabat-sahabat tanya Rasulullah, mata nasrullah, bila Allah nak bagi pertolongan pada kita ya Rasulullah? Lalu Allah turunkan ayat Quran jawab kepada pertanyaan sahabat-sahabat, ala inna nasrallahi qarib, pertolongan Allah ni dekat. Dekat apa dalam keadaan yang sahabat-sahabat tak boleh makan, sahabat-sahabat dikepung dengan kekuatan ekonomi dia dan tak boleh berniaga dengan orang, kemudian orang tak boleh berniaga dengan mereka. Dalam keadaan kepungan sebegitu, yang orang kita sekarang bicarakan tentang soal ekonomi, inflasi dan sebagainya, tiba-tiba keluar arahan supaya berhijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Sahabat-sahabat bila dengar saja berhijrah ke Madinah, lalu masing-masing mula berpindah, bergerak. Sahabat-sahabat mula tinggal kampung halaman. Sayang Allah sajalah yang tahu. Suhaib Ar-Rumi di antara sahabat yang kalau kita baca dalam sejarah, di antara orang kaya di kota Mekah. Kaya dia. Dia ada pasar raya yang banyak, kedai-kedai runcit yang banyak. Tinggal pergi ke Madinatul Munawwarah. Sampai di Madinah, Rasulullah bangun. Rasulullah sebut rubiha Suhaib wa rubiha Suhaib. Turun ayat Quran, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada di kalangan manusia sanggup dia jual segala-gala dalam hidup dia untuk mendapatkan keredaan Allah. Sahabat-sahabat yang lain mula berhijrah.
Sampai di kota Madinatul Munawwarah, masing-masing sebut, Alhamdulillah, kita datang kerana Allah dan juga Rasul. Ini kumpulan yang pertama yang datang. Kemudian datang pula kumpulan yang kedua. Bila sampai di Madinah, tuan-tuan jangan jadi kumpulan kedua ni. Bila sampai di Madinah saja, sahabat ada yang sebut kita datang kerana Allah kan. Sampai orang Ansar menolong orang Muhajirin, masing-masing jadi adik-beradik. Ada yang tawarkan isteri dia mempunyai isteri dia 4 orang. Pilih di antara isteri dia untuk dijadikan pasangan hidup. Sahabat jawab, tak, kami bukan nak pada pasangan hidup, tapi kami nak ditunjukkan di mana pasar di kalangan kamu dan kami nak meniaga. Itu cerita panjang dalam perbincangan sahabat-sahabat. Tapi ada kumpulan yang kedua datang, dia sebut, saya tak datang kerana Allah, saya tak datang kerana Rasulullah. Habis kamu datang kerana apa? Sahabat yang lain tanya, kamu datang kerana apa? Dia jawab, kerana tunang saya datang. Tunang saya datang. Tunang saya getak, kalau kamu tak datang, nescaya saya akan kahwin dengan orang lain. Saya bimbang, saya tak dapat bertunang dengan dia, saya tak dapat kahwin dengan dia, saya datang. Bila sebut saja begitu, lalu dia sebut pada Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang yang datang tidak kerana kamu, tidak kerana Allah, tapi dia datang ke Madinah ini betul-betul dia datang kerana tunang dia datang. Dia panggil hijrah Ummu Qais. Bingkah bangun Rasulullah. Rasulullah sebut terus, innamal a'malu binniyat. Rasulullah sebut demikian. Setiap amalan ini disandar pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rasulullah sebut terus, siapa yang berhijrah kerana Allah dan juga Rasul, dia dapat Allah dan juga Rasul. Tapi kalau siapa yang datang kerana yang disebut dengan dunia, ataupun kerana perempuan yang dia ingin kahwin dengan perempuan sebut, dia akan dapat dengan hajat yang diinginkan itu, dia tak dapat Allah dan juga Rasul. Rasulullah sebut, dan hadis ni menjadi hadis asas dalam mazhab Imam Syafi'i kita. Sebab tu bila kita nak semayang, kita kena baca niat. Kita bukan baca niat, kena ada niat. Bila kita nak puasa, kena niat. Bila kita nak buat haji, semua dia niat. Kerana apa dia? Dasar pada hadis ini. Hadis yang paling asas, yang perlu dipahami di kalangan kita. Kemudian yang lebih malang lagi, Rasul berlaku waktu mana berlakunya hijrah ni. Saya nak ringkaskan saja. Dalam peristiwa ni, di saat mana Rasulullah dah sampai di kota Madinah, sahabat-sahabat sampai di kota Madinah, ada lebih kurang 7 orang yang tak datang ke kota Madinah. Disebut dalam sirah Ibn Hisham, dicerita tentang ada yang dia tak pergi. Dia orang Islam, tapi dia tak pergi ke Madinah. Dia duduk di Mekah. Bila orang tanya pada dia, kenapa kamu tak pergi ke Madinah? Dia jawab balik, kalau pergi ke Madinah, projek apa dapat? Dia tanya. Kalau pergi ke Madinah, ni harta benda kita ni, siapa nak jaga? Kalau kita pergi ke sana, bagaimana dengan kerjaya kita, kehidupan kita? Dia orang Islam, dia semayang ke? Dia semayang. Dia puasa ke? Dia puasa. Tapi kenapa dia tak pergi ke Madinatul Munawwarah? Kerana dia terikat dengan dunia yang dia ada ini sendiri. Terikat dengan dunia ni bahaya, para hadirin. Saya nak sebut di kalangan kita yang demikian. Yang lebih malang lagi, bila berlaku perang Badar, dia telah membantu Abu Sufyan untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi keuangan, dia bagi kuda, dia bagi kelengkapan perang untuk lawan Rasulullah. Dalam keadaan bila dia bersiap, kemudian Abu Sufyan dah bersiap bergerak, tak cukup dengan dia saja yang dia telah bagi sumbangan tadi. Dia turut serta untuk lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang lawan Rasulullah. Ni zaman kita pun sama ni. Orang Islam lawan orang Islam depannya. Yang namanya Islam. Yang namanya Islam lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila datang saja, Rasulullah diberitahu 7 orang ni telah datang. Malaikat Jibril bagi tahu pada Rasulullah, mereka datang ya Rasulullah. Rasulullah panggil sahabat-sahabat. Rasulullah sebut pada sahabat-sahabat,
pastikan mereka ini berjaya dibunuh dalam perang Badar ini. 7 orang ni mesti dibunuh. Bila berlakunya perang tersebut, berjaya dibunuh, seorang-seorang dibunuh. Bila selesai saja perang Badar itu, selesai saja, Rasulullah panggil sahabat-sahabat, gali lubang. Rasulullah sebut asingkan, gali lubang besar. Rasulullah suruh sahabat tarik jenazah ni, heret jenazah ni, humban ke dalam lubang tersebut. Tarik seorang-seorang. Selesai saja humban, Rasulullah pergi berdiri depan kubur, depan lubang sebut. Rasulullah cekap pinggang. Rasulullah panggil, ya fulan, ya fulan, ya fulan, halimmu ila dunyakum. Wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan, kejarlah dunia. Inilah nilai dunia yang kamu inginkan dalam hidup kamu. Nak sangat dunia, boleh. Nak dunia sangat, berebut sangat jawatan, nak sangat harta benda, ni yang kamu dapat. Sayyidina Umar datang, Sayyidina Umar cuik Rasulullah, ya Rasulullah, kamu berucap depan mayat-mayat ni, mereka dengar ke ya Rasulullah? Jenazah ni dengar ke ya Rasulullah? Rasulullah kata, walaupun jasad dia tak dengar, ruh dia sedang mendengar apa yang sedang aku ucapkan sebentar tadi. Lalu turun ayat Quran yang dibaca di awal-awal tadi, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat Allah di saat mana dia sedang melakukan kezaliman pada dirinya sendiri, mati dalam keadaan buat zalim. Ramai orang kita ni begitu, rahman sekali. Saya nak minta sangat, janganlah kita ni di antara orang yang mati sekejap lagi dalam keadaan buat zalim pada diri sendiri. Kita tanya, siapa yang buat zalim pada diri sendiri, Ustaz? Orang yang mati dalam keadaan buat zalim pada diri sendiri. Dia dengar azan, dia tak datang sembahyang berjemaah. Dia zalim. Dia tak boleh sebut, padan muka tu imam aku tak datang. Dia tak boleh sebut macam tu. Dia kena sebut, padan muka aku kerana aku tak datang. Siapa yang mati dalam keadaan zalim pada diri sendiri? Mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Saya nak pesan elok-elok pada malam ni ya. Jangan ada seorang pun di kalangan kita yang mati sekejap lagi tak boleh baca Quran. Jangan. Tuan-tuan yang tak boleh baca Quran, pastikan umur tuan-tuan panjang-panjang dan tak mati-mati, tuan-tuan. Jangan mati. Kalau tuan-tuan mati di saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur kejap lagi, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas. Tak percaya, cuba try mati, tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas. Masuk dalam kubur kejap lagi je, malaikat tanya terus, Quran boleh baca Quran? Quran boleh baca? Tak boleh malaikat. Quran tak boleh baca. Kamu buat apa di atas dunia? Umur kamu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kamu hidup, 70 tahun kamu hidup, gagak, tak boleh baca Quran. Kamu buat apa di atas dunia? Hanya soalan macam tu. Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Beria dia dalam grup WhatsApp. Tiap-tiap hari ada je benda yang dia nak provoke orang. Nak sebutnya bagaimana manusia zalim pada diri sendiri. Siapa yang zalim pada diri sendiri? Dia mati dalam keadaan dia tak duduk dengan para alim ulama, tak kenal pun alim ulama. Bahkan yang lebih teruk lagi, dia caci maki para alim ulama. Jangan tuan-tuan, tak berbaloi hidup. Siapa yang hidup dalam keadaan demikian? Saya dalam kesempatan yang terbatas ini, kalau tuan-tuan tanya, Ustaz, macam mana saya nak suruh saya selamat, Ustaz? Biar kita ni semua selamat dalam kita nak mengharungi masa yang mendatang nanti. Saya sebut, tolong jaga 3 perkara ni, tuan-tuan. Sebelum kita menghadap depan Allah, 3 perkara ni tolong betul-betul kita terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, keyakinan hidup ini jangan berbolak-balik dengan Islam. Ni dalam hati masing-masing. Tak ada orang boleh tolong hati kita kecuali kita sendiri. Tolong hati ni biar tetap dengan Islam. Tuan-tuan jangan percaya dengan nasionalis, dia menipu kita, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan percaya dengan sekularis, dia tak boleh tolong kita dalam kubur sekejap lagi. Tuan-tuan jangan terlibat dengan liberalis, segala ism-ism yang menakutkan dan menggerunkan itu. Pahaman-pahaman yang selain daripada Islam jangan terima.
Sentiasa dalam hati kita ni sebut inna ad-dina indallahil Islam. Hanya yang diterima di sisi Allah ialah Islam. Tak ada agama yang diterima dalam hidup ni kecuali Islam. Dan mesti kita jadi seorang mukmin. Jangan kita jadi orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Saya kena betul-betul terang malam ni. Saya nak sebut juga. Setengah di kalangan kita cukup takut. Dia sebut tentang munafik. Ustaz, nanti tuduh orang tu munafik. Bukan. Kita nak sebut ciri-ciri orang munafik. Jangan jadi munafik. Jangan jadi talam dua muka. Jangan. Orang munafik ni, ada orang kita, kalau dia sebut pada diri dia, engkau ni macam orang kafir. Dia marah terus. Apa kafir-kafir ni? Jangan sebut kafir-kafir. Habis tu, engkau macam munafik. Munafik ringan sikit dia sebut. Padahal munafik ni lebih dahsyat daripada kafir. Allah sebut dalam Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ni tempat dia di dasar api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan terlibat menjadi orang munafik. Zaman Rasulullah ramai demikian. Munafik ni berakhir ke? Tak. Sampai hari ni ada orang munafik. Orang munafik ni depan kita dia elok, belakang kita ditikam balik kita. Allah dah sebut dah dalam Al-Quran Karim perangai orang munafik. 5 ayat je cerita orang mukmin dalam surah Al-Baqarah. Mula-mula surah Al-Baqarah kita baca tu, start daripada Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, sampai ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 5 ayat cerita tentang orang mukmin. 2 ayat je cerita orang kafir. Innal ladzina kafaru, start daripada ayat tersebut. Tapi 21 ayat alif ulama sebut, lepas mana sebut, semua cerita perangai orang munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Dikatakan pada mereka, bila kita sebut pada mereka, jangan buat khianat pada orang, jangan buat khianat atas muka bumi. La tufsidu fil ard. Dia jawab, kami ni orang paling baik atas muka bumi. Tapi Allah jawab, ala innahum humul mufsidun. Mereka itulah yang jahat. Allah sebut demikian. Humul mufsidun walakin la yash'urun. Tapi mereka tak ada perasaan. Allah cerita demikian. Ni orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka berjumpa dengan orang-orang beriman ni, mereka buat gaya macam sama-sama kami beriman pada Allah. Tapi Allah sebut wa idza qalau ila syayatinihim, kalau mereka paling pada puak-puak syaitan mereka, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami berserta dengan kamu, kami kelentong dia tutup lebay tersebut. Lalu Allah jawab, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah lah yang mengkelentongkan mereka, dan Allah biarkan mereka dalam kesesatan, dan mereka dalam keadaan terpinga-pinga dalam kehidupan kegelapan yang demikian. Allah cerita ni munafik. Kita mesti jadi orang mukmin. Saya nak sebut mesti jadi orang mukmin, tuan-tuan. Dan kena bersungguh-sungguh untuk menjauhkan sifat munafik itu daripada diri kita. Dan munafik ni cerita panjang dalam masyarakat kita ni. Kerana itulah kita jangan pelik sekarang orang Islam, kita dengar orang Islam hina agama Islam. Bukannya orang Islam kita jawab, ni orang munafik. Orang Islam mana berani nak hina agama sendiri? Ada. Bila dia ni munafik, tentu dia berani hina Islam, caci maki Islam, kata berbagai-bagai cara pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para alim ulama. Yang ni kena pastikan diri kita, keluarga kita jangan jadi munafik. Pastikan hati keluarga kita sentiasa beriman pada Allah. Lalu kita baca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca ulang dan doa ni. Saya